Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Dan malam ni Isra' dan Mi'raj. Saya imam, nama apa imam? Nashran. Dia ada mesej kata malam ni malam 27 ke tadi 27? Tadi 27 ke malam 27 ni? Semalam. Jadi kata Imam Ustaz Nashran kata kita buat cerita bab Isra' Mi'raj lah. Boleh kot tuan-tuan? Boleh. Baik. Jadi tuan-tuan tak apalah, tuan-tuan pegang kitab pun bagus kalau tuan-tuan. Saya tak bawa kitab lah tuan-tuan. Saya standby lah untuk Isra' dan Mi'raj. Baik tuan-tuan, jadi bila kita sebut Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan mungkin sedia maklumlah, iaitu dalam kalender kita pada 27 Rejab tahun 10 kenabian. Makna dia setelah 10 tahun Nabi SAW menjadi Nabi, maka pada bulan 27 bulan Rejab, 27 hari bulan, berlakulah satu peristiwa yang besar, iaitu Isra' dan Mi'raj. Jadi tuan-tuan, saya ingat tiap-tiap tahun kita biasa dengar lah tuan-tuan berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Jadi secara ringkasnya tuan-tuan, bila sebut Isra' ni tuan-tuan, dia daripada perkataan Sara. Sara ni makna dia berjalan malam. Kalau kita berjalan malam dipanggil Sara tuan-tuan. Isra' maksud dia diperjalankan. Diperjalankan. Jadi makna dia Allah yang memperjalankan Nabi SAW. Sebab tu tak timbul isu tuan-tuan. Ada setengah golongan dia tak percaya Isra' dan Mi'raj. Dia kata takkanlah Nabi mampu berjalan daripada Mekah ke Baitul Maqdis 1500 km. Lepas tu naik pula ke langit 1, 2, 3 Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, turun dalam satu malam. Lepas tu naik lagi, kurangkan semayang, betul tak? Ada orang tak percaya, mana boleh Rasulullah mampu. Ini bukan kemampuan Nabi, Allah yang memperjalankan. Jadi orang yang dia rasa syak, sehingga ada sebahagian orang Islam, dia mengatakan Isra' dan Mi'raj ni dengan ruh sahaja. Seolah-olah macam mimpi tuan-tuan. Mimpi ruh lah tuan-tuan. Kalau kita mimpi, memang ruh. Kita mimpi tuan-tuan kadang-kadang bertemu dengan orang yang dah mati. Ruh kita tuan-tuan. Ruh manusia dia ada dua, ruhul yaqazah dengan ruh ni satu, tapi dia dua. Macam mana tuan-tuan? Susah. Nak cakap susah. Ruh ni susah. Benda yang di luar daripada kemampuan kita. Macam mana kata satu tapi dua. Bila kita tidur, roh keluar. Tapi kita tak mati. Padahal ruh keluar tuan-tuan. Wallazi apa? Allah lah Allahul ladzi yatawaffal anfus hina mautiha wallazi lam tamut hina ketika mana dia tidur fi manamiha. Baik, jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala lah yang mematikan jiwa ni ketika dia tidur tuan-tuan. Ada orang mati, ada orang tak mati tuan-tuan. Mati ni keluar ruh ada tadi. Pertama ruhul yaqazah, ruh kesedaran. Ruh kesedaran dia keluar, kita tidur. Kalau satu lagi nama dia ruhul hayah, ruh kehidupan. Ruh kehidupan ni kalau keluar, kita mati. Tapi di benda yang satu. Tapi masa tidur tu hanya ruhul yaqazah saja keluar. Kesedaran tu keluar. Dan ruh kesedaran ni memang dia boleh menerawang sampai masuk ke alam barzakh, sehingga kita boleh bertemu dengan orang-orang yang dah mati. Ya, boleh. Dah saya dah sebut kat tuan-tuan sebelum ni. Jadi tuan-tuan, ada orang dia tak dapat terima, sebahagian orang Islam.
Dia anggap dia cerita ni tak munasabah. Pasal apa? Mana boleh Nabi satu malam sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan bergerak dalam satu malam. Maka dia kata ni dengan ruh saja. Kalau dengan ruh tuan-tuan, maka tak jadilah pertikaian oleh kafir Quraisy. Betul tak? Tidak, kafir Quraisy tak condemn lah. Kan kafir Quraisy condemn. Abu Jahal condemn. Orang hina lagi Nabi SAW. Mengarut dia berkata, kalau Rasulullah SAW sebut, oh yang ni mimpi je. Oh tak apa, mimpi biasa lah. Malah dalam Al-Quran sebut Subhanalladzi, masyhur kan, nama pun surah Al-Isra, ataupun satu lagi nama dia Bani Israel. Surah ni ada dua nama. Pertama surah Al-Isra, satu lagi surah Bani Israel. Bani Israel ni maksud dia anak cucu Israel. Siapa Israel? Nabi Yaqub alaihi salam. Mana anak cucu dia? Tu yang dekat Palestin, yang jahat-jahat belaka tu. Anak cucu Nabi tu, yang mimin. Orang Yahudi ni, Bani Israel ni dilaknat. Tapi banyak di kalangan mereka tu Nabi dan Rasul. Pasal apa banyak? Oh, pasal teruk lah tuan-tuan. Tu yang datang banyak Nabi dan Rasul nak bagi jadi betul. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dilaknat orang kafir di kalangan Bani Israel, anak cucu Nabi Yaqub alaihi salam. Dilaknat atas lisan Nabi Daud dan Nabi Isa alaihi salam. Baik. Jadi tuan-tuan, surah Bani Israel sebab dia sebut lepas tu wa qadaina ila Bani Israel. Sebab tu dia sebut cerita tentang Bani Israel. Jadi tuan-tuan, surah Isra ni maksud dia surah Allah memperjalankan hamba-Nya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya. Kalau ruh je tuan-tuan, takkan nak sebut kot. Ruh biasa lah tuan-tuan, dia menerawang tuan-tuan. Jangan kata naik ke langit ruh. Kadang-kadang orang mimpi terbang. Betul tuan-tuan, ada orang mimpi terbang. Kadang-kadang orang mimpi zaman dahulu. Kadang-kadang orang mimpi, ada orang dia mimpi benda nak jadi. Ada juga. Kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul tuan-tuan. Ikut pada orang yang mimpi itulah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, mimpi ada apa? Tapi cerita ni Allah Ta'ala sebut Subhanah, Maha Suci. Maksud ni cerita yang hebat tuan-tuan. Cerita yang manusia, di luar akal manusia tuan-tuan. Kehebatan Allah Azza wa Jalla. Maha Suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya. Bila sebut hamba-Nya, jasad dan ruh, bukan ruh saja. Daripada mana? Maha Suci Tuhan yang memperjalankan. Jadi siapa yang ragui dengan Isra, hukum dia kufur tuan-tuan. Isra lah, Mi'raj nanti dulu. Mi'raj nanti. Siapa yang dia tak yakin dengan Isra, ataupun dia tolak Isra, maka dia jadi kufur. Sebab dia telah menafikan ayat Quran tadi tu. Allah Ta'ala sebut Maha Suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya. Wajib percaya Isra. Yang ni bila sebut Isra tuan-tuan, daripada Mekah ke mana? Ke Masjid Al-Aqsa. Jarak dia 1,500 km lebih kurang. 1,500 km. Yang ni sebut dalam Quran. Tolak ni kufur. Mi'raj nanti pula. Mi'raj daripada Baitul Maqdis naik ke atas. Sampai Sidratul Muntaha tu. Tak lagi. Itu nama dia Mi'raj. Isra' ni daripada Mekah, Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Kenapa Masjidil Haram nama dia? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam. Maha Suci Tuhan yang perjalankan hamba-Nya pada waktu malam, minal Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha Suci Tuhan yang perjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram. Kenapa nama dia Masjidil Haram tuan-tuan? Haram. Kata Nabi Mekah, tuan-tuan dengar orang sebut kan, masa nak naik bas kan, dia kata apa? Haram Jiddah, Haram Jiddah, Haram Jiddah. Bukan makna haram jadah tuan-tuan. Ada orang Melayu dia dengar Haram Jiddah, Haram jadah kot. Bukan. Dia kata Haram Jiddah, Haram Jiddah. Apa makna dia? Haram tu Mekah. Mekah dan haram tu. Jiddah tu? Jeddah kan ada Jeddah di sana kan, nama tempat Jeddah. Jadi nak naik bas tu kata Haram Jeddah, nak pergi haram dan nak pergi Jeddah. Kenapa dipanggil Masjidil Haram? Haram tu satu disebut, dia ada banyak maksud tuan-tuan. Salah satu makna haram adalah kemuliaan. Benda yang mulia sehingga kita dilarang melakukan perkara-perkara yang hina. Ataupun Masjidil Haram maksudnya tempat yang dilarang. Haram kita melakukan pembunuhan, peperangan, tak boleh di kawasan tu. Tanah haram. Orang panggil tanah haram kan? Haram apa? Haram berperang.
Tak boleh perang. Daripada dulu ratusan tahun tak boleh perang di situ. Tanah yang mulia. Salah satu maksud dia mulia. Sehingga kita tak boleh buat menumpahkan darah ataupun maksiat, kita tak boleh, tuan-tuan. Itu dipanggil Masjidil Haram. Jadi daripada masjid yang mulia. Sehingga kan tuan-tuan, Masjidil Haram ni, kalau orang bercita-cita nak buat jahat pun kena, tuan-tuan. Kalau buat jahat lagi besar dosa, tuan-tuan. Dosa ni dia tak digandakan, dia besar kecil. Orang yang berzina di Malaysia berdosa besar. Tapi kalau dia berzina di Masjidil Haram, lagi besar dosa dia. Dia jadi lagi besar, tuan-tuan, lagi bahaya. Sehingga kan dalam Quran sebut, wa may yurid fihi bi ilhadin nudhiqhu min adzabin alim. Kata Allah Azza wa Jalla, siapa yang bercita-cita kat Masjidil Haram tu, dia bercita-cita nak buat benda jahat. Wa may yurid, dia bercita-cita sungguh. Ni bukan ni, dia azam, tuan-tuan, azam nak buat jahat. Nudhiqhu min adzabin alim, pastilah kami akan rasakan dia dengan azab yang pedih. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia tak nampak Kaabah, ada bukan tak ada kan. Dia ada niat yang tak baik. Ada niat yang tak baik, kadang-kadang kena terus, tuan-tuan, sebagai pengajaran. Tapi ada ke orang yang tak kena? Ada juga. Betul tak? Yang tak kena tu, tuan-tuan, mungkin tu istidraj bagi dia. Sehingga kan dia makin sesat, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ada satu orang tua cerita kat saya. Kat Mekah dia buat di tanah haram tu kan. Dia makan kat Mekah tu. Tak sedap kan, dia berbagi makanan. Makan tak sedap. Dia kata makan-makan, tak sedap. Subhanallah, tuan-tuan. Dia balik Mekah, semua makanan tak sedap. Semua makanan tak sedap. Macam tu, tuan-tuan. Tanah haram, jangan tersebut bukan-bukan. Segala jenis makanan tak sedap. Dia cerita kat saya sendiri. Semua tak lalu. Pelik dia. Sejak daripada dia kata kat Mekah dulu, tak sedap makanan ni. Tak sedap semua, tuan-tuan. Dia sebenarnya tak boleh, tuan-tuan. Kita tak boleh memperkecilkan makanan. Makruh kita memperlekehkan makanan tu. Makan je lah, tuan-tuan. Kalau tak sedap, bagi tahu lah kat bini, nanti bagilah masin sikit. Betul tak? Tapi jangan kita hina makanan tu. Makanan yang ada depan kita tu, kalau boleh makan, jangan kata ni makanan kucing. Jangan, tuan-tuan. Tu rezeki daripada Allah. Makan, tuan-tuan. Nak modifat, tapi jangan hina makanan tu. Jadi dia tak mau, kata tak sedap. Tak lalu terus makan. Daripada badan dia berisi, kurus badan. Tak lalu makan semua. Sampailah dah lama, tuan-tuan, apa bulan dia tak lalu makan. Dia tak tahu nak buat apa, tak boleh nak makan. Tak lalu nak masuk telan. Sehinggalah dia pergi satu kenduri di sebuah pondok. Ada pondok tu. Yang masak di ustaz. Yang sembelihnya ustaz. Yang masaknya ustaz. Ditolong oleh anak-anak murid pondok tu lah. Semua orang yang baik yang masak, tuan-tuan. Masaknya dengan anak murid, doa pelajar-pelajar pondok, tuan-tuan. Lepas dia makan tu, baru lalu balik makan. Sampailah hari ni lalu balik, tuan-tuan. Bahaya, tuan-tuan. Mekah ni lain tempat dia. Terutama di Masjidil Haram. Siapa niat nak buat jahat, Allah Ta'ala akan rasakan dia dengan azab yang pedih. Baik, ada orang, setengah orang, tuan-tuan, susah pun dah, betul tak kan? Tak jumpa jalan balik. Macam-macam, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, Masjidil Haram, Allah Ta'ala jalankan Nabi SAW daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kepada Masjidil Aqsa. Kenapa nama dia Masjid Aqsa? Masjid Aqsa. Aqsa ni maksud dia jauh. Jauh, tuan-tuan. Jauh lah, tuan-tuan, daripada umat Islam yang berada di Mekah tu. Jauh, Masjidil Aqsa, jauh. Dan dia adalah masjid yang pertama yang dibangunkan oleh manusia. Yang itu dibangunkan oleh siapa? Wallahu alam, dia kata Nabi Adam, ada yang kata Nabi Daud, ada beberapa pandangan lah, tuan-tuan. Masjid Al-Aqsa. Dan dia kiblat yang pertama, tuan-tuan. Umat Islam dulu semayang menghadap Masjid Al-Aqsa. Nabi-Nabi dulu semayang menghadap Masjid Al-Aqsa. Hebat Masjid Al-Aqsa ni. Kiblat umat Islam, tuan-tuan. Hatta Nabi SAW mula-mula, tuan-tuan, semayang menghadap Masjid Al-Aqsa. Sampailah diturunkan ayat ubah kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Jadi Nabi Muhammad ni berdoa pada Allah supaya kiblat ni ke Mekah. Mekah lebih mulia pada Masjid Al-Aqsa. Nabi Muhammad angkat muka berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Kerak. Qad nara taqalluba wajhaka fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka menghadap, maka ubah, tuan-tuan. Kan tuan-tuan pergi di Madinah tu ada masjid apa? Kiblatan kan. Masa masjid tu lah semayang di situ lah ubah kiblat, tuan-tuan. Tengah semayang ubah masjid dua kiblat. Menghadaplah Masjidil Haram. Tuan-tuan pun tahu semayang di Masjid Al-Aqsa pahala dia 500 kali ganda di masjid lain.
Sembahyang di Masjid Nabi 1000 kali ganda. Di Madinah tu 1000 kali ganda. Sembahyang di Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Hebatlah tuan-tuan yang boleh sembahyang di sana. Baik, sebab tu siapa yang nazar nak pergi sembahyang di sana wajib pergi. Siapa bernazar, kalaulah aku dapat sekian dan sekian, aku akan sembahyang atau iktikaf di Masjid Al-Aqsa selama sejam, wajib pergi. Siapa yang kata dia nak beriktikaf, dia bernazar nak beriktikaf di Masjidil Haram, wajib pergi. Tapi siapa yang dia bernazar, kalaulah aku sihat, aku nak beriktikaf di Masjid Negara selama semalaman, wajib pergi tak? Tak wajib. Tapi wajib iktikaf. Masjid Air Putih sudah sama je dengan Masjid Negara, tuan-tuan, pahala dia tak lebih pun. Baik, jadi tuan-tuan, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km, tuan-tuan. Kemudian allati barakna haulahu. Barakna haulahu, Masjidil Aqsa yang Allah Taala berkatkan di sekeliling dia. Sekeliling Masjidil Aqsa tu Allah Taala berkat dia, tuan-tuan. Baik, jadi apa makna berkat, tuan-tuan? Masjid Al-Aqsa tu Allah Taala berkat sekeliling dia. Kita tu dengar berkat, tuan-tuan. Tabarakalladzi biyadihil mulk, barakallahu fik, kita sebut, tuan-tuan, kan. Tabarakallah apa? Tabarakal apa? Nazzal furqan ala abdihi. Tabarak, tuan-tuan. Apa nama? Maha berkat Tuhan. Tabarakalladzi biyadihil mulk, maha berkat Tuhan. Kita kata rezeki yang berkat. Bumi Masjid Al-Aqsa tu keliling dia berkat, tuan-tuan. Berkat ni, tuan-tuan, makna dia Allah Ta'ala menjadikan kebaikan pada sesuatu. Itu makna berkat. Itu yang orang kadang-kadang pergi salam Nabi, cium tangan, betul tak? Orang ambil rambut Nabi, simpan dalam poket. Rambut Nabi banyak. Nabi SAW bila dia potong rambut, baginda Nabi SAW potong rambut, tak buang. Sahabat berebut-rebut ambil. Dan Nabi tak marah. Ada setengah orang yang kata syirik lah benda lah. Ini mengarut, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, memang kita boleh bertabaruk, tuan-tuan. Hatta Khalid Al-Walid radhiyallahu an, dia bubuh rambut Nabi dalam poket dia. Dia bertabaruk dengan rambut Nabi sehingga dia kata tiap-tiap peperangan aku tak kalah. Dia bertabaruk bukan kerana rambut tu ada power, tapi Allah Ta'ala jadikan kebaikan pada rambut tu sehingga Allah Ta'ala berikan bantuan. Itu makna dia. Itu yang kadang-kadang orang pergi kubur, orang bukan minta kat wali tu. Kan pergi kubur Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i. Bukan. Kita berdoa, ya Allah. Tidak, berkat di tempat yang berkat. Orang berdoa di mana? Di mana antara tempat yang berkat? Di multazam, kan? Tak multazam. Antara apa dia? Pintu tu, kan? Antara pintu Kaabah dengan rukun apa? Yamani ke rukun apa? Sebelah tu. Multazam tu. Tu mustajab. Tempat yang mustajab. Berkat di situ. Makna Allah Ta'ala jadikan kebaikan padanya. Kita sebut rezeki yang berkat, tuan-tuan. Mana rezeki yang berkat? Tuan-tuan gaji 1000. Tapi Allah berkat. Gaji, tuan-tuan, 1000 tu membahagiakan, tuan-tuan. Begitu. Bahagia dunia dan di akhirat, tuan-tuan. Itu rezeki yang berkat. Lapang dada, tuan-tuan. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, kawan saya, dia kerja dengan Toyota. Sebulan gaji dia, masa dia jadi engineer tu 20,000 lebih. Tapi tuan-tuan tahu orang Jepun ni semangat kerja, tuan-tuan. Memang pergi pagi dengan malam baru balik. Sibuk, tuan-tuan. Duit banyak lah, tuan-tuan. Bagi saya 20,000 banyak lah. Bagi tuan-tuan banyak sikit 20,000, tuan-tuan. Sikit. Mana tuan-tuan duit banyak lah. Bagi saya cikgu banyak, tuan-tuan, gaji 20,000 ni. Jadi tuan-tuan kerja sungguh, duit banyak. Sehingga kan dia berhenti, tuan-tuan, dia kerja dengan NGO, dia dapat gaji dia dalam 2,000 lebih, baru rasa kehidupan. Itu berkat, tuan-tuan. Kita nak gaji yang berkat. Biar kita dapat gaji ni cukup kita makan, anak makan, isteri makan dan kita bahagia. Dengan rezeki yang kita dapat ni, kita ada masa main masjid mengaji. Kita ada masa baca Quran. Tu ya, tuan-tuan. Berapa ramai orang, tuan-tuan, gaji banyak, tak ada masa nak mengaji. Tak ada masa nak baca Al-Quran, tak ada masa dengan adik-beradik, tuan-tuan, tak ada masa. Duit banyak, tuan-tuan. Apa yang rugi, tuan-tuan? Rugi bila mati ni, tuan-tuan. Tengoklah catatan amalan apa, betul tak, tuan-tuan? Pasal apa? Hidup dia mencari duit. Bila mati, tuan-tuan, orang punya. Yang duit banyak-banyak semua bagi kat orang, tuan-tuan. Bismillah. Itu nama berkat, tuan-tuan. Tuan-tuan dapat gaji tapi diberkati. Tuan-tuan rasa lapang hati. Rasa cukup, lapang. Bila meninggal, tuan-tuan, banyak pahala.
Walaupun gaji kita sikit, masa kita hidup kat dunia, kita ada baca Quran, kita ada mengaji dan sebagainya. Batuk pula tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, yang Allah Ta'ala berkati di Masjid Al-Aqsa, maknanya tuan-tuan kalau buat ibadah di situ, digandakan berkat di situ. Kalau doa, mustajab. Tempat itu tempat yang berkat. Jadi tuan-tuan, linuriyahu min ayatina. Tujuan Isra' dan Mi'raj ni untuk Nabi SAW melihat kebesaran-kebesaran Allah Azza wa Jal. Baik. Maka di sinilah tuan-tuan menafikan pada orang yang beranggapan Isra' dan Mi'raj ni Nabi bertemu dengan Allah. Kan itu tujuannya. Tujuan Isra' dan Mi'raj adalah Nabi melihat kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatina, jelas. Sebab tu Nabi tengok pada malam tu kan, tengok langit pertama, jumpa Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Musa dan sebagainya. Tengok Sidratul Muntaha, masuk dalam syurga. Tengok dalam neraka tuan-tuan. Tengok kebesaran Allah tuan. Tengok kursi, arash tuan-tuan. Kebesaran Allah Azza wa Jal. Tengok para malaikat Allah. Dan juga menjadi bukti tuan-tuan. Bukanlah makna tuan-tuan, ada setengah orang dia ingat. Bila Isra' dan Mi'raj, maka menjadi bukti Allah Ta'ala duduk atas langit. Ada orang dia anggap macam tu. Jangan anggap begitu tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Yang duduk atas langit ni manusia tuan-tuan. Kita tuan-tuan. Manusia tuan-tuan. Kita mesti bertempat, Allah tak bertempat tuan-tuan. Ya, kita sebut Allah Ta'ala ala wartafa'a, tinggi dan naik di atas arash. Bukan bizatihi, bukan dengan zatnya. Tapi seperti mana yang layak dengan kebesarannya. Seperti mana yang layak dengan kebesarannya. Istiwanya Allah ni di sifat Allah. Bukan makna Allah Ta'ala tinggi. Sebagai orang tuan-tuan, ni sebagai peringatan juga tuan-tuan. Nanti kita sebut adakah Nabi tengok Allah ke tak tengok malam Isra' dan Mi'raj. Dia ada 3 pandangan. Ada yang kata Nabi SAW tengok Allah dengan mata kepala. Ada pandangan yang mengatakan Nabi SAW tengok dengan hati. Pandangan yang ketiga mengatakan Nabi tak tengok, tengok cahaya sahaja dan bercakap dengan Allah. Ala kulli hal tak apa tuan-tuan. Allah Ta'ala tidak bertempat dan tidak terikat dengan masa. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita fikir tuan-tuan, ini sebagai peringatan tuan-tuan. Kita duduk di sini tuan-tuan. Naik atas langit pertama kan? Atas lagi 2. Atas lagi 3, 4, 5, 6, 7. Atas lagi Sidratul Muntaha kan? Arash habis. Jadi sampai atas-atas, maka adalah zat Allah duduk congok atas tu lah. Duduk atas tu lah tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau macam tu lah tuan-tuan, kita telah jadikan Allah duduk di dalam alam musyahadah kita. Ni alam kita tuan-tuan. Alam ni banyak tuan-tuan. Dia ada alam barzah lain, sistem masa dia. Ruang ni bukan ruang macam kita, macam dalam barzah kita pun tak tahu. Alam ruh dulu tuan-tuan macam mana? Alam jin, alam malaikat tuan-tuan, yang kita tak nampak tuan-tuan. Alam ni semua Allah yang jadikan. Yang kita atas, kiri, kanan, depan, belakang, ni alam kita tuan-tuan. Ni alam kita. Apatah lagi tuan-tuan tahu bumi ni pun bulat, betul tak? Sebab tu orang, kalau tuan-tuan jumpa orang yang berkeyakinan Allah Ta'ala atas arash betul-betul, kebiasaannya dia kata bumi ni lepeh. Bumi rata-rata. Tuan-tuan cuba tengok. Dia kata bumi ni bukan bulat, bumi ni rata. Betul? Bumi rata. Sebab apa? Sebab kalau bumi ni bulat, kita duduk atas bumi, sini. Allah atas, Allah Ta'ala juga bawa. Betul tak? Kan bumi bulat. Ada manusia duduk sini, ada duduk sini. Tapi tak, kenapa duduk bawah ni tak jatuh tuan-tuan? Graviti tuan-tuan kan? Kita ada atmosfera, ada graviti, tak berasa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau Allah kita duduk atas muka bumi ni, kalau dikata atas ni, atas sini, atas, semua bawah, semua atas. Jadi mana satu kata sini, Allah sini, betul? Sini betul. Bumi bulat. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok mana-mana pendakwah yang mengata Allah secara hissi. Hissi ni tuan-tuan maksud dia secara literal. Macam saya duduk sini, seorang duduk atas pokok petai, seorang lagi duduk atas bangunan, Allah Ta'ala atas kiri. Hissi tuan-tuan, hissi. Seketui duduk ke atas. Tuan-tuan boleh tengok video dia kata bumi ni rata bukan bulat. Sebab dia tak mau sebut nanti kat bawah. Ada tuan-tuan video dia. Jadi tuan-tuan, Allah Azza wa Jal tidak bertempat dan tidak terikat dengan masa.
Adapun Nabi pada malam Isra dan Mi'raj, Nabi melihat Allah. Nabi bercakap dengan Allah di atas arasy. Tuan-tuan, Nabi Musa juga bercakap dengan Allah. Di mana? Di Bukit Tur Sina. Nabi Musa bercakap dengan Allah di Bukit Tur Sina. Bukan di atas arasy. Nabi Musa bercakap dengan Allah lagi kerap berbanding dengan Nabi SAW. Rasulullah bercakap dengan Allah pada malam Isra dan Mi'raj. Nabi Musa lagi kerap bercakap dengan Allah di Bukit Tur Sina bermunajat. Berkali-kali, tuan-tuan. Sebab tu ada orang pernah tanya pada sebahagian orang yang menganggap Tuhan betul-betul duduk atas arasy lah. Orang tanya dia, jadi waktu Nabi Musa bercakap dengan Allah di Bukit Tur Sina, adakah Allah Ta'ala turun? Jadi arasy kosong ke? Orang tanya soalan. Biasanya dia marah, dia marah apa orang tanya soalan. Sebab tu jangan kata Allah Ta'ala secara hissi di atas arasy, tuan-tuan. Hissi ni zat Allah seperti tahu zat. Zat ni maksudnya saya, tubuh badan saya ni. Allah Ta'ala kita sebut zat, tuan-tuan. Kita tak tahu macam mana rupa Allah Azza wa Jalla, tak dapat dibayangkan. Kalau saya kata saya istawa al kursi, maksud dia zat saya seketui di atas kursi. Betul tak? Zat saya seketui atas kursi. Adakah kita kata Allah istiwa atas arasy, zat Allah seketui atas arasy? Tak layak bagi Allah. Sebab tu ulama salaf disebut ala wartafa'a saja. Hatta Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab dia Mukhtasar dan Ulu, dia sebut tinggi, tuan-tuan, tinggi bagi Allah, tapi bukan tinggi hissi, malah dia menafikan tinggi zat bagi Allah di atas arasy. Kita yang terikat dengan masa dan tempat, tuan-tuan. Kita terikat dengan masa, tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh kembali pada zaman dahulu, tak boleh pergi ke masa hadapan. Tuan-tuan boleh duduk dalam masa, tak boleh keluar daripada sistem masa. Bagi Allah masa ni sama. Allah Ta'ala yang jadikan masa dan jadikan kita duduk dalam masa, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala jadikan tempat dan kita duduk dalam ruang, tuan-tuan. Allah Ta'ala tidak terikat dengan masa dan tempat. Apatah lagi, tuan-tuan, kalau orang beranggapan Allah Ta'ala atas langit sungguh-sungguh, langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6 sampai langit ke-7, patut Allah atas itu, maka akan jadi satu persoalan, adakah zat Allah terbatas? Betul tak? Kita dibatasi dengan Allah oleh arasy. Betul tak? Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, arasy telah membatasi antara kita dengan zat Allah. Dan zat Allah dengan kita juga telah dibatasi oleh langit pertama, 2, 3 sampai ke arasy. Adakah zat Allah dibatasi? Malah, tuan-tuan, saya tengok sebahagian orang dia tafsir, tuan-tuan, Subhan Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhan yang maha tinggi, kan kita baca dalam sujud. Sebahagian orang dia tafsir tinggi-tinggi sungguh. Maknanya dia, kita duduk dalam masjid, ada orang duduk atas pokok petai, ada orang duduk atas pencawang lagi tinggi lagi, ada orang duduk di KLCC lagi tinggi lagi. Itu tinggi hissi, tuan-tuan, hissi, bukan maknawi. Maknawi ni maksud dia tinggi keagungan dan kebesaran. Allah maha tinggi, maksud dia kebesaran, kemuliaan dan keagungan, itu makna dia. Itu yang kita pegang, tuan-tuan, kan. Sebut maha tinggi Allah ni, tinggi kebesaran dan keagungannya, bukan tinggi sungguh. Tapi ada orang dia percaya tinggi ni, yang kita baca dalam sembahyang tu, Subhan Rabbiyal A'la, maha suci Tuhan yang maha tinggi. Dia tinggi, dia percaya tinggi macam tu. Kita duduk sini, atas sana paling tinggi tu. Tuan-tuan, yang pertama, tuan-tuan, sejak bila itu menjadi kemuliaan? Betul tak? Sejak bila kita duduk tinggi pada orang satu benda yang mulia, sehingga kita nak memuji dia? Tuan-tuan pernah naik kapal terbang? Pernah naik tak apa? Kalau orang tak pernah naik, tak mulia, tak pernah naik kapal terbang. Tak tinggi, betul tak? Tak tinggi. Tinggi dalam ayat ni bukan tinggi hissi sehingga kita nak memuji orang. Kita takkan puji orang duduk atas pokok petai. Pasal apa? Pasal dia atas pokok petai, tak? Kita takkan puji orang sebab dia semata-mata duduk di atas KLCC, tak? Kita memuji Subhan Rabbiyal A'la ni, memuji ketinggian, keagungan, kebesaran, sifat maknawi, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kita baca dalam Quran, tinggi ni digabungkan dengan sifat. Contohnya, wa huwal aliyyul azim. Betul tak? Ali tinggi, azim agung. Nampak tak sifat tu? Tinggi ni tinggi sifat, keagungan, kebesaran. Dalam ayat yang lain, uluwan kabira. Betul tak? Tinggi lagi, maha besar. Nampak tak? Ni keagungan, tuan-tuan. Ada orang dia faham macam tu. Tinggi ni tinggi sungguh. Ni atas tu dia, tinggi. Ada orang faham begitu. Kalau besar ni pula, saiz. Ada orang fikir macam tu. Saiz Allah besar. Kalau bumi ni besar, arasy tu besar, Allah lagi besar lagi. Dia fikir saiz, tuan-tuan. Subhanallah, tuan-tuan. Yang saiz ni kita, tuan-tuan. Yang terikat dengan masa dan tempat ni kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk dia. Allah Ta'ala tak terikat dengan tempat. Sehingga orang tanya pada orang yang katakan apa? Waktu Nabi Musa bercakap dengan Allah di Bukit Tur Sina tu, kan. Orang tanya kat dia. Isyak dah. Ya Allah, tak habis cerita ni. Perbahasan falsafah, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan,
Adakah Allah Ta'ala turun daripada Arash ke Bukit Tursina? Dia kata, turun lah, Arash kosong. Subhanallah tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan, saya nak habiskan tuan-tuan. Innahu was-sami'ul basir. Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Baik tuan-tuan. Jadi Isra' ni daripada Mekah, ringkas ya tuan-tuan, saya habiskan. Mekah ke Madinah. Daripada Madinah naik ke mana? Okey, daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa tuan-tuan. Mekah ke Masjid Al-Aqsa. Nabi Muhammad SAW semayang. Ruh para Nabi jadi makmum di belakang. Kemudian daripada Masjid Al-Aqsa tu naik ke atas, nama dia Mi'raj. Orang yang tolak Mi'raj, hukum dia bid'ah, sesat. Tapi kita tak boleh kata kafir. Boleh lah. Sebab Mi'raj ni dia disebut secara tidak langsung. Kalau yang ni secara langsung. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Mi'raj dia sebut secara tidak langsung. Apa bukti Nabi SAW berada di atas langit? Ada tuan-tuan, tapi secara tidak langsung. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Rasulullah SAW telah melihat Jibril dalam rupa asli dia pada kali yang lain. Di mana? Inda sidratil muntaha. Di sidratil muntaha. Sidratil muntaha ni kat mana? Atas sana tu. Indaha jannatul ma'wa. Dekat dengan syurga. Makna dia secara tidak langsung Nabi SAW pernah sampai di sidratul muntaha. Itulah bukti Mi'raj yang Nabi naik ke atas. Orang yang tolak Mi'raj, kita kena tegakkan hujah. Kalau dia tolak juga, boleh rosak akidah dia. Boleh lah. Baik, jadi tuan-tuan daripada tu naik ke Mi'raj. Daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa naik burak. Kemudian tambat burak tu. Burak ni binatang tuan-tuan. Dia lebih besar, dia lebih kecil daripada kaldai. Lebih besar daripada kaldai, lebih kecil daripada baral. Baral. Kaldai ni tuan-tuan tahulah kaldai kan. Baral ni apa pula? Baral ni kuda kahwin dengan kaldai. Jadi dia lebih kecil pada baral dan lebih besar pada kaldai. Ikat di situ, kemudian naik daripada Masjid Al-Aqsa, naik apa? Naik Mi'raj. Itu naik Mi'raj tu. Mi'raj ni apa? Kalau bahasa kita tangga lah tuan-tuan, bahasa kita tangga. Alat yang digunakan untuk naik, nama dia Mi'raj. Kalau tuan-tuan type Mi'raj di Google, dia akan keluar gambar tangga tuan-tuan. Nah, tangga yang Nabi naik ni daripada syurga. Katanya daripada emas dan perak. Maka Nabi pun naik tangga tu, naik Mi'raj dengan Jibril AS. Naik langit yang pertama. Sampai langit pertama, malaikat tanya siapa? Malaikat Jibril kata, Jibril bersama dengan siapa? Nabi Muhammad, adakah dia diutuskan? Ya. Minta buka, baru buka. Makna dia yang mereka duk pergi planet Marikh lah, planet apa ke, belum sampai langit yang pertama lagi. Sebab langit yang pertama nak lepas ada malaikat yang jaga. Planet Marikh yang jarak dia lebih kurang 600 juta kilometer pada bumi, belum langit pertama lagi. Yang tuan-tuan tengok kan, tuan-tuan tengok biru kan. Biru tu bukan langit. Biru itu adalah atmosfera. Itu pun bukan warna atmosfera. Cahaya matahari yang warna dia cahaya matahari diserakkan oleh atmosfera sehingga kita nampak biru tuan-tuan. Nah, bukan langit yang biru tu nah. Langit pertama pun tak sampai lagi tuan-tuan. Langit pertama jumpa siapa? Jumpa Nabi Adam AS. Maka Nabi Adam berkata, marhaban bi ibni Saleh wa Nabi Saleh, selamat datang anakku yang baik dan Nabi yang baik. Maka naik, saya terus cerita sampai ke atas, turun habis tuan-tuan. Kemudian naik langit yang kedua, minta sama juga, minta buka. Kemudian beritahu Jibril, Rasulullah telah diutuskan. Kemudian dibuka, jumpa dua Nabi. Nabi apa? Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa. Dua orang ni sepupu. Jumpa dua orang ni pun sama, selamat datang, marhaban bin Nabi bi akhi salih, Nabi Saleh, selamat datang Nabi yang baik dan saudaraku yang baik. Naik langit yang ketiga, jumpa Nabi apa? Yusuf alaihi salam. Nah, Nabi Yusuf alaihi salam. Baik. Pun sama, Nabi Yusuf ucapkan selamat datang dan mendoakan. Kemudian naik langit yang keempat, jumpa siapa? Nabi Idris. Doa dan ucapkan kebaikan bagi Nabi SAW. Naik langit yang kelima, jumpa siapa? Semua jumpa ni roh tuan-tuan, kecuali Nabi Isa. Nabi Isa memang dihidup lagi, roh dengan jasad. Langit kelima siapa? Empat Idris, kelima Harun. Yang keenam Musa. Yang ketujuh Nabi Ibrahim. Kemudian barulah naik Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Jadi Rasulullah tempatnya di atas arasy itulah. Rasulullah bertempat. Adapun Allah tidak bertempat, disingkapkan hijab. Nah, dan Nabi bercakap dengan Allah disingkapkan hijab sehingga mendengar kalam Allah yang azali dan abadi. Kalaulah kita pegang pendapat jumhur lah,
Nabi Muhammad melihat Allah. Melihat Allah ni bukan mana Allah Ta'ala bertempat di antara arash, bukan. Macam kita nanti di syurga, tuan-tuan. Nanti di syurga kita tengok Allah. Tengok Allah ni tidak ada arah dan tidak ada tempat. Macam mana nak cerita susah, tuan-tuan. Tapi tengok. Kalau macam saya tengok, tuan-tuan mesti ada jarak, betul tak? Mata kita terhad, jauh sangat pun tak nampak. Kalau tuan-tuan dekat sangat, mata saya depan dada tuan-tuan, saya pun tak nampak, tuan-tuan. Nampak? Dia mesti ada jarak, mesti ada arah. Melihat Tuhan bukan begitu. Bagaimana melihat Allah, wallahu alam. Hatta sekarang pun kita boleh tengok perang di Ukraine kan. Kita tak duduk pun dekat sana, tapi tengok dalam TV, tuan-tuan. Betul tak kan? Duduk dalam TV. Kita tengok perang Ukraine dalam handset. Adakah ada perang Ukraine dalam handset? Perang Ukraine tak ada dalam handset tu. Dia hanya gambaran elektronik, bla bla dan sebagainya, tuan-tuan. Perang Ukraine di sana tu, tapi kita tengok dalam handset. Yang kita tengok tu betul, tapi dia bukan duduk dalam handset pun. Dia dekat Ukraine sana tu. Bagaimana melihat Allah, wallahu alam. Hatta kita tanpa melihat pun kita dapat bayangkan. Betul tak? Tuan-tuan mimpi kan, tuan-tuan pejam mata, tapi dalam mimpi tuan-tuan tengok macam-macam. Betul tak kan? Adakah dia bertempat? Dia tak tempat. Dia hanya dalam minda kita saja. Jadi bagaimana kita melihat Allah, wallahu alam. Wallahu alam. Allah Ta'ala yang menjadikan mata kita, Allah Ta'ala yang jadikan hati kita dan fikiran kita. Jadi kita akan tengok seperti mana yang layak bagi kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jal. Baik, tuan-tuan. Jadi habis dah Rasulullah pun dapat 50 semayang, 50 waktu, kemudian dikurangkan menjadilah 5 waktu. Kenapa ada orang tanya, kenapa tak bagi 5 terus, 5 waktu terus? Kenapa bagi 50? Betul ada orang tanya kan? Jawapan saja mudah. Kenapa Allah Ta'ala bagi kita duduk kat dunia, tak letak kat syurga terus? Betul, tuan-tuan? Kenapa kita duduk semayang minta ihdinas siratal mustaqim 17 kali? Awak kita minta sekali sudahlah. Betul tak? Ni sampai 17 kali, sehari semalam duk minta-minta. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni Tuhan. Ya Allah Ta'ala jadikan, kadang-kadang kita boleh fikir, kadang kita tak boleh fikir. Quran kata fa'alul lima yurid, Allah Ta'ala buat apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Semua Allah Ta'ala buat ada hikmah di sebaliknya. Ada benda yang kita boleh fikir, ada benda yang kita tak boleh fikir. Tapi yang 5 kali ni kita boleh fikir. Inilah hebatnya, besarnya kasih sayang Nabi pada umat dia. Betul tak? Kita nampak sayangnya Nabi pada umat dia. Dan Nabi Musa pun kesian pada umat akhir zaman. Dan hebatnya doa. Kan Nabi berdoa, naik ke atas tu berdoa. Minta kurang, doa pada Allah. Itu tanda hebatnya doa. Banyak kan kita berdoa, tuan-tuan. Kita berdoa, tuan-tuan. Dan disebut, last tuan-tuan, saya habiskan, tuan-tuan. Dan Nabi sebut, laisa syai'un 'ala Allah akramu minad doa. Tidak ada satu pun yang lebih mulia di sisi Allah berbanding dengan doa. Doa lah paling mulia di sisi Allah. Jadi kita banyakkan berdoa dan kita jagalah solat. Dan solat itu pun doa. Tidak, solat kan doa, kita minta dalam semayang kan. Sebab tanda kita hamba pada Allah, tanda kita banyak berdoa, tuan-tuan, dalam semayang dan sebagainya. Hatta Nabi juga mengajar kita berdoa. Kita mana Isra' dan Mi'raj minta dikurangkan semayang. Baik, tuan-tuan, banyak lagi nak sebut, tuan-tuan, tapi saya tak sangka habis dah, tuan-tuan. Rasa macam sekejap, tuan-tuan. Tak apa, tuan-tuan, saya mohon maaf banyak-banyak, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tak apalah. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Saya harap tuan-tuan pun dapatlah, tuan-tuan, dalam ringkas dan padat ni, tuan-tuan. Dan kesimpulannya, jaga solat dan banyakkan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda.